Alhamdulillah tuan-tuan, inilah pagar-pagar ini dulunya kesemuanya adalah Madinah yang lama lah. Sekarang ni kita nampak bangunan masjid je lah, tetapi lantai-lantai ini juga adalah keseluruhan keluasan Madinah pada ketika dahulu. Tuan-tuan, projek perluasan Masjid Nabawi ini berada dan sentiasa diperbesarkan kerana ramainya manusia semenjak zaman Nabi SAW lagi, sehinggalah pertukaran khalifah, sehinggalah di zaman Turki Osmaniyah. Kesemuanya ada perubahan demi perubahan, sehinggalah ke zaman Malik ataupun raja-raja di zaman Saudi Arabia inilah, kerajaan Ali Saud. Ya. Maka sekarang ni kalau tuan-tuan tengok kat depan saya ada masjid juga, pembesaran Masjid Nabawi. Kalau sebelah kanan kita tu kubah hijau kat depan, maknanya pembesaran sebelah kiri lah untuk meluaskan. Begitu juga kanan pun dia nak luaskan juga, tapi sekarang ni dia nampak yang sebelah sini yang dia luaskan. Dan biasanya projek baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, pekerjanya ramai dan progres dia cepat. Kalau tuan-tuan ada rezeki nanti kita akan kat Mekah, nanti kita akan tengok juga plan Masjid Nabawi futuristik, pembesaran dia macam mana. Hotel-hotel ini pun juga tuan-tuan akan dirobohkan sebahagiannya untuk projek pembesaran. Payung ini sebenarnya dia ada waktu kuncup dengan waktu buka dia. Tetapi pada musim cuaca yang terlampau panas ataupun sejuk, dia tak kuncup-kuncup tuan-tuan. Sebab fungsinya dua lah. Satu untuk yang disebut sebagai penahan panas, dan yang kedua adalah untuk penahan angin juga tuan-tuan. Sebab musim sejuk ni kita tahu angin dia lah yang paling sengsara tuan-tuan. Tuan-tuan, kita akan menuju sebelah kiri kita nanti perkuburan Baqi'. Perkuburan apa tuan-tuan? Baqi'. Baqi' juga nama lain dia adalah Baqi' Al-Gharqad. Cuba sebut. Al-Gharqad ni kalau tuan-tuan ingat, dia adalah sejenis pokok yang Yahudi tu tuan-tuan. Sebab banyak juga tumbuh di dalam sekitar pokok perkuburan Baqi' ini adalah pokok Gharqad. Saya sebut sikit kenapa dia kata pokok Yahudi. Kerana tuan-tuan, bukan pokok Yahudi, pokok Christmas ni. Sebab Yahudi menanam giat khususnya kat Palestin sekarang pokok-pokok ini, sebab pokok inilah sahaja di akhir zaman yang bisu. Yang apa tuan-tuan? Sebab pokok lain semua boleh bercakap, sampai bagi tahu lagi kepada orang Muslim, ya Muslim, ta'al wara'i Yahudi faqtulhu. Wahai Muslim, mari sini ada Yahudi menyorok kat belakang aku, maka bunuhlah dia. Itu pokok bercakap. Yahudi lari tak cukup tanah, menyorok pula di belakang batu. Batu pula kata, ya Muslim, ta'al wara'i Yahudi faqtulhu. Wahai orang Muslim, mari sini ada Yahudi menyorok kat belakang aku, bunuh dia. Batu pun bercakap bro. Masya Allah. Maka ketika itu lagi Yahudi tak cukup tanah tuan-tuan. Satu je pokok yang tidak boleh untuk bersuara, iaitu namanya pokok Gharqad. Yang giat ditanam di Gaza, di kawasan Palestin tuan-tuan, untuk menjadi tempat perlindungan mereka. Seolah-olah Yahudi apa tuan-tuan? Ketakutan. Lebih percaya kepada hadis Nabi tuan-tuan berbanding kita yang Muslim sendiri. Allah tuan-tuan. Di hadapan kita tuan-tuan adalah perkuburan Baqi'. Nampak pagar dia? Dia buka pada dua waktu, selepas subuh dan selepas asar. Dan ketika mana nak masukkan jenazah juga, tapi nak masukkan jenazah tidaklah dibuka open sangat, melainkan ahli-ahli waris yang terdekat. Perempuan malangnya tidak boleh masuk tuan-tuan. Walaupun secara umum hadis menyatakan zuru al-maqabir fa innahu yudhakkirukumul maut, iaitu kamu ziarahlah, tak kira lelaki dan perempuan, akan perkuburan, sesungguhnya dia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Ya. Tetapi ialah Saudi tuan-tuan, dia
Dia Arab, bukan saja Saudi, kadang-kadang Arab ni dia punya sentimen pasal kematian dan ratapan dia masih tinggi tuan-tuan. Merobek-robek pakaian, menampak-nampak pipi. Zaman jahil. Ada kesan-kesan jahiliah tu ada lagi. Jadi dia takut sesuatu benda yang luar kawal. Dia tambah pula dengan sentimen Syiah yang dekat kubur ni lain macam sikit. Maka perempuan tidak diberikanlah tuan-tuan menaikkan lagi.